Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali lagi beribadah, boleh datang kembali di rumah Tuhan. Mari saya berikan waktu bagi Bapak Ibu boleh ambil waktu tenang sejenak, mengambil waktu teduh, kita siapkan diri kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya daripada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turunlah atas kita semua kasih, anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Allah Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan mengizinkan kita masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Amin. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan. Kita boleh menikmati, bahkan kita boleh masuk di dalam hadirat kudusnya. Hari ini kita menyembah Tuhan karena kita percaya Dia pun Allah yang hadir bersama dengan kita, Allah yang hadir rindu melawat setiap kita. Di dalam nats panggilan beribadah kita yang diambil dari Imamat 26 ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku akan hadir di tengah kamu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dia hadir bersama dengan kita. Dia hadir mengizinkan kita masuk di dalam hadirat yang kudus. Dan mari kita menikmati hadirat yang kudus di dalam ibadah ini. Kita angkat pujian hadirat kudus. Thank
mengimani apa yang boleh kami naikkan Tuhan. Kami mengimani apa yang boleh kami nyanyikan, bahwa Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir bersama dengan kami, melawat umat-Mu, melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir ingin memberkati kami, baik ketika kami memuji, kami berdoa, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang tidak jauh dari kami, tetapi Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Tuhan yang selalu hadir, menyertai, menolong, memimpin setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di dalam 1 minggu ini Tuhan sudah boleh terus memberkati, menolong kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa setiap kami tanpa Engkau yang menyertai kami, tanpa Engkau yang menolong kami tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi kami percaya karena kehadiran-Mu, karena penyertaan, kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya di dalam momen ini, di dalam ibadah ini, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, boleh Tuhan berikan fokus, boleh Tuhan ajak kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang kudus itu. Tuhan, di dalam setiap ketakutan, di dalam setiap kekhawatiran kami, baik itu masalah pribadi kami, baik itu masalah di dalam keluarga kami, baik itu masalah di dalam sakit penyakit, masalah perekonomian pekerjaan kami mau letakkan dulu, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau hari ini Tuhan sungguh boleh memberkati kami melalui ibadah ini. Tuhan, kami rindu sekali lagi Tuhan yang akan memberkati dan menguduskan setiap kami, melayakan kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan melawat setiap kami yang letih, lesu, yang lemah Tuhan yang akan memberikan kami semangat baru. Tuhan yang kami datang dengan pergumulan, kami percaya Tuhan pun akan memberikan kekuatan baru untuk kami bisa melewati setiap pergumulan yang ada. Dan kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, kiranya gereja-Mu juga boleh terus dipakai Tuhan untuk memberkati baik jemaat-Mu ataupun memberkati di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lalu kita menyembah Tuhan karena menjadi sebuah respon kita mengasihi Tuhan. Dan kita mau sama-sama melihat, menyaksikan sebuah video bagaimana sebuah penyembahan itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bernyanyi merupakan hal yang selalu ada dalam hidup kekristenan, termasuk di dalam kebaktian. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pujian jemaat adalah bagian yang penting dalam kebaktian, yang merupakan firman Tuhan. Melalui bernyanyi bersama di dalam kebaktian, kita sebagai satu kesatuan komunitas dapat menyatakan tentang Tuhan, siapa Dia dan apa yang dilakukannya. Melalui bernyanyi bersama dalam kebaktian, kita juga dapat merespon kepada Allah dalam kesatuan, dalam bentuk pujian ucapan syukur, pujian doa permohonan, pujian doa pengakuan dosa, atau pujian komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Selain itu, ketika kita bernyanyi bersama dalam kebaktian, kita juga dapat saling membangun dalam komunitas orang percaya sebagai sebuah kesaksian, saling menguatkan, seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus menjadi segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu memiliki segala hikmat mengajar dan mengerti bersama akan Dia, dan sambil memberikan kasih dan puji dan nyanyian rohani
kita boleh bersama-sama mempunyai kerinduan ketika kita memuji Tuhan. Itu sebagai bentuk kasih kita juga kepada Tuhan, sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita pun diberkati. Kita boleh dikuatkan oleh setiap puji-pujian yang boleh kita naikkan. Dan hari ini kita mau sama-sama juga memuji Tuhan. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa hanya dekat kepada Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Mari kita semua menyanyikan pujian itu indah bersama. Mazmur 139 ayat 7-10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ku ingin selalu dekat dengan Tuhan. Bersyukur kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita mengalami yang namanya indah bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang hadir sesuai dengan di dalam pengakuan iman asli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal bagi kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil William dan diterjemahkan oleh penginjil Yohana. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan virtual choir dari Angelic Choir. Shalom, saudara-saudari sekalian. 很高兴在今天早上这一个时间呢跟大家见面。 Sangat bersuka cita untuk bisa bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. 我想对在座的各位来说，我们有必要做一点点的自我介绍。 Mungkin kita perlu memperkenalkan diri sedikit. 因为我们是第一次在这个第一堂在这里讲道。 Karena baru pertama kali saya berkhotbah di kebaktian KU1. 我的名字是刘伟林，来自中国的湖南。 Saya dari Liu Wilin yang dari Hunan, China. 旁边的这一位漂亮又可爱的这位翻译是我的太太。 Dan saya adalah istri dari Liu Wilin. 我们稍微开一下我们的口，再大家看一下呀。 Kami akan membuka sebentar ya, jadi supaya kalau nanti bertemu bisa tahu. 我们今天早上要分享一个主题，就是且莫上帝。 Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan kehadiran Tuhan. 我们的经文取自诗篇的第63篇。 Dan kita akan merenungkan dari Mazmur 63.
呀，我们只是来读这一个第1节和第2节，用英文来读。Saya akan membacakan hanya di ayat 1 dan 2 yang menjadi penekanan dari firman Tuhan pada hari ini. Kalau saudara-saudara membawa Alkitab juga bisa membukanya. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. 也在我们分享话语之前，我们先来做一个简短的祷告。Mari kita sama-sama berdoa. 我们今天来讲这一个主题，就是且摸上帝。Ya, hari ini kita merenungkan tentang kehadiran Tuhan. 在分享之前，我要跟大家讲一个简短的故事。Saya akan menceritakan sebuah kisah. 有这样的一个男人， Ada seorang pria, 他非常的有权力、有势力。 dia sangat mempunyai kuasa yang tinggi. 他在一个偶然的机会里面， Kemudian di dalam satu kesempatan, 他遇见了一位非常漂亮的女子。 dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik. 那么这位女子是如此的令他心动， Dan wanita ini membuat dia sangat terpikat. 以致他吃饭不香，睡觉不甜。 Sehingga dia makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. 于是呢，他就派人去打听这个女子的情况。 Akhirnya dia mengirim seorang utusan untuk menyelidiki siapa sih wanita ini. 呀，很快就得知，原来这个女子就是他下属的太太。 Ternyata akhirnya didapati bahwa wanita itu adalah istri dari salah satu bawahannya. 并且呢，这一个他的下属的就常年在外去有公务。 Dan bawahannya itu sering pergi keluar untuk melakukan tugas-tugas. 那么这一个男人呢，哇，他想机会来了。 Nah, kemudian pria ini berkata, nah ada kesempatan. 他由于被这个摄迷了心窍， Nah, kemudian dia memikirkan sebuah muslihat. 呀，就顾不得朋友妻呀不可欺的这一个古训。 Dan kemudian dia bisa memikirkan suatu cara. 让他想尽一切的办法的去要讨得这个女子的欢心。 Sehingga dia bisa mendapatkan wanita ini. 这一个女子终于在这一个权贵或这一个富贵面前呢，就妥协了。 Akhirnya wanita ini benar terpikat olehnya. 后来就和这一个她丈夫的上司就发生了关系。 Sehingga akhirnya dengan atasan dari suaminya itu memiliki hubungan. 一来二去之后呢，这个女子就怀了孕。 Akhirnya wanita ini hamil. 眼看这个纸包不住火了。 Nah, ini seperti api di dalam sekam. 呀，事情就会败露了。 Akhirnya akan ketahuan oleh banyak orang. 这个男人又很要面子。 Pria ini tentu mau menjaga image-nya di hadapan masyarakat. 那怎么办呢？ Bagaimana caranya? 他背后这个男人就想一个办法。 Akhirnya dia memikirkan satu cara. 呀，他就想什么办法呢？他就用一个借刀杀人的一个计谋呢，就背后就把这个女子的丈夫呢就杀掉了。 Akhirnya dia memakai cara untuk supaya orang lain yang dia suruh untuk membunuh suami daripada wanita tersebut. 呀，我们真的看到了，这一个男人所杀的是他一个忠心的下属。 Nah, sebenarnya yang dia bunuh itu adalah salah satu bawahan dia yang sangat setia. 而且背后他就把这一个女子，他的这个女子就抢了过来，来成为他的妻子。 Nah, akhirnya setelah orang tersebut meninggal, istrinya itu diambil sebagai istrinya. 呀，故事到了这里了，我想问在座的各位， Kalau saya mengakhiri kisah saya saat sekarang ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. 有没有谁知道这个男人是谁？ Tahu nggak siapa yang dikisahkan itu di dalam Alkitab? 哇，你们对这个故事很熟悉哈。 Semuanya cukup ini ya dengan kisah Alkitab. 那么我们知道这个大卫他是这一个以色列的国王。 Nah, Daud kita tahu adalah salah satu raja Israel. 因为我们知道呢，凡事都是要付代价的。 Dan kita tahu dosa itu pasti ada harganya. 呀，犯罪的代价是必须要承担的。 Dan harga dari akibat dosa itu harus ditanggung. 连国王也不例外。 Bahkan raja yang terbesar sekalipun juga. 那上帝的这一件事情就非常的愤怒了。 Tuhan sangat marah dengan dosa yang diperbuat oleh Daud. 要想不到他最爱的这
这一个神的仆人，这个大卫居然干出这样的事情来。 Bagaimana mungkin seorang yang begitu aku kasihi juga melakukan dosa yang seperti itu? 那上帝就将连串的灾祸就临到大卫王。 Dan akhirnya ada serentetan malapetaka yang harus ditanggung oleh Daud dan keluarga. 一个最直接的惩罚就是让他和这一个拔示巴所生的第一个孩子就生病就死掉了。 Dan hukuman yang pertama yang secara langsung terjadi adalah bahwa anak yang dikandung oleh Batsheba itu meninggal. 事情并没有到此就为止了。 Tetapi tidak sampai di situ saja. 接下来这个大卫的这个家庭悲剧是一幕一幕的上演。 Dan kemudian ada malapetaka berikutnya yang terjadi. 先是这个大卫的一个儿子叫做暗嫩， Yang pertama adalah Amnon. 他就喜欢他自己这个同父异母的妹妹叫做他玛。 Salah satu putra Daud yang jatuh cinta dengan adik tirinya yang bernama Tamar. 但是他又不想用这个正当的方法去娶过他的这一个同父异母的妹妹， Tetapi dia juga tidak mau menggunakan cara-cara yang tepat untuk bisa mendapatkan adik tirinya ini menjadi istrinya. 而是把这个他玛就强奸了。 Tetapi dia memperkosa Tamar. 那他玛的这个亲哥哥叫做亚撒龙， Dan kemudian kakak kandung daripada Tamar ini, Absalom, 他非常的生气， menjadi sangat marah. 但是呢，他是一个聪明的人， Tetapi dia juga seorang yang licik. 他没有把怒气呢就马上就发出来， Dia tidak secara langsung mengungkapkan kemarahannya. 一直到这个超过2年以后， Sampai kemudian sekitar 2 tahun, 他终于找到了一个机会， dia akhirnya mendapatkan satu kesempatan. 就在这一个利用一个宴会的机会，就把这一个暗嫩就杀掉了。 Di dalam salah satu kesempatan pesta yang dia adakan, dia membunuh Amnon. 当然，这个暗嫩呢也是他同父异母的哥哥了。 Dia ada Amnon itu adalah saudara satu ayah tetapi beda ibu. 那作为父亲的这个大卫，因为这个事情呢是家丑啊，他就也是很生气。 Nah, menjadikan Raja Daud itu sebagai ayah baik dari Amnon maupun juga Absalom menjadi marah. 他就要想办法把这个亚撒龙抓起来，我们要治他的罪。 Dia mau tangkap Absalom dan mungkin dia mau hukum. 可能这个就是死罪了。 Dan bisa jadi mau dihukum mati. 那亚撒龙知道了这个情况呢，他就逃跑了。 Sehingga akhirnya Absalom melarikan diri. 他跑到外邦去， Nah, dia pergi ke negara lain. 才逃过了一死。 Kemudian ketika dia bisa lari, 但是我们知道这一个做父亲的还是爱这个孩子。 sebagai seorang ayah tentu saja Daud juga punya rasa kasih kepada anaknya. 3年之后， Setelah 3 tahun berlalu, 这个大卫就慢慢的想通了， akhirnya Daud bisa meredakan amarahnya. 毕竟是自己的儿子， Bukankah Absalom juga anaknya? 他允许了这一个亚撒龙再重新回国。 Akhirnya dia bersedia menerima Absalom kembali ke negaranya. 但是显然这个亚撒龙他并没有因此来感激他的父亲， Tetapi ternyata Absalom tidak menjadi bersyukur kepada ayahnya. 他就按着呢这机会呢，就在以色列去收买人心。 Dia malah menggunakan kesempatan untuk bisa mengikat hati orang Israel. 慢慢的越来越多的人呢就跟随这个亚撒龙。 Sehingga akhirnya makin lama makin banyak yang berpihak kepada Absalom. 亚撒龙看这个机会已经成熟了， Ketika Absalom melihat bahwa keadaannya sudah sangat stabil, 就在几个大臣的帮助下，就篡了他父亲大卫的位， dengan bantuan beberapa pembesar negara, dia mau merebut kekuasaan dari ayah. 并且派人去追杀他的父亲。 Bahkan dia menyuruh beberapa orang untuk bisa mengejar dan membunuh Daud. 大卫呢就因此踏上了他人生中的第2次的旷野逃亡之路。 Dan sehingga akhirnya Daud itu mengalami masa pelarian yang kedua ya di padang gurun. 为什么要讲这一个故事？ Mengapa saya menceritakan terlebih dahulu kisah ini? 因为这个故事就是我们刚才所读的这个诗篇63篇的这个背景。 Karena kisah ini adalah latar belakang daripada Mazmur 63 yang akan kita renungkan. 在这个开篇的时候，这里说大卫在犹大旷野的时候做了这诗。 Kalau kita lihat di awal dari Mazmur 63 itu dinyatakan bahwa Mazmur dari Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. 我们从这个撒母耳记来记载了关于大卫的这个生平的时候，我们能够了解一样事情。
Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Samuel yang mencatat perjalanan hidup Daud, 大卫一生有2次的逃亡到旷野。 bahwa ada 2 kali dia harus melarikan diri di padang gurun. 第一次是在还没有做完的时候，他被这个扫罗追杀，他逃到旷野去。 Yang pertama adalah ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. 那么第2次就是被他的儿子追杀，他又逃到旷野去。 Dan yang kedua adalah ketika dia dikejar oleh Absalom. 那为什么我们这么肯定这一次的逃亡是第2次的逃亡呢？ Mengapa kita tahu bahwa ini adalah yang kedua kali? 因为在诗篇自己在这里给了我们有一个看见， Karena di bagian belakangnya itu kita bisa melihat. 因为在第9节到11节这里很清楚的说到，但是王必因上帝来欢喜。 Di ayat yang ke-10, kemudian juga di ayat yang ke-12 dinyatakan raja akan bersukacita di dalam Allah. 所以我们知道，其实大卫在这个时候写这首诗的时候，他已经是王了。 Jadi kita tahu ketika menulis Mazmur 63 ini, dia sudah menjadi raja. 所以很明显，我们知道这一次的逃亡是在这一个他儿子亚撒龙追杀的时候。 Jadi berarti Mazmur 63 ditulis ketika dia dikejar-kejar oleh 他 Absalom. 当时在这个心情非常复杂的情况下，他就做了这一首的诗篇。 Di dalam kondisi hati yang begitu tidak karu-karuan karena dikejar anaknya sendiri, dia menuliskan Mazmur ini. 既然有这一个背景的存在，我们就透过这个63篇，我们来进入到大卫的内心世界。 Nah, dengan kita mengetahui latar belakang dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita akan merenungkan tentang Mazmur 63. 大卫在一开始的时候就来到神面前来祷告了。 Dia datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. 他说：“神啊，你是我的神。” Dia katakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." 当我们用一个“我的”的时候， Nah, kita lihat ketika kita menggunakan kata aku, 就表示你与你对方这个的关系是非常的亲密。 berarti ada kedekatan yang begitu erat antara yang berbicara dengan orang yang dia sedang berbicara. 呀，就像刚才我说，这个是我的太太。 Seperti kalau baru saja contoh memperkenalkan ini adalah istriku. 所以我们知道，在这个时候的大卫，他跟上帝的关系是非常的亲密。 Dan kita bisa melihat dari perkataan Daud betapa eratnya hubungan dia dengan Tuhan. 因为这个时候的大卫，他已经在他的人生中间，他经历了许许多多上帝在他身上奇妙的作为和恩典。 Pada saat dia mengatakan hal itu, dia sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, rahmat dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. 在他的幼年时期， Ketika dia masih muda, 他在牧羊的时候与狮子和熊在征战。 ketika dia mengembalakan domba dari ayahnya, dia seringkali harus berhadapan dengan singa dan beruang dan dia bertempur dengan singa dan beruang. 他经历了上帝在他身上的拯救，来脱离这些狮子和熊的攻击。 Dan dia mengalami bagaimana pertolongan Tuhan memberikan kekuatan dia sehingga bisa memenangkan pertempuran dengan baik itu singa maupun beruang. 在他第一次进皇宫的时候， Kemudian ketika dia pergi ke istana, 他和这一个歌利亚去征战。 dia juga bertempur dengan Goliat. 他经历到耶和华神赐他勇气、信心和智慧，还有能力来使他得胜。 Dan dia bisa memenangkan pertempuran dengan Goliat karena ada kekuatan, ada hikmat, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia sehingga dia bisa menang. 在他被扫罗追杀的时候，他经历到了上帝的保守和眷顾。 Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia juga mengalami bagaimana Tuhan memimpin dan melindungi dia. 当然我们不用在这里一一的去列举他一生所经历的许许多多神的作为。 Kita tidak mungkin sekarang ini membicarakan semua peristiwa di mana dia melihat kemuliaan Tuhan. 但是让我们看到， Tetapi ini bisa membuat kita melihat 在无数次的与死亡擦肩而过的经历当中，神借着这些苦难，使大卫从一个稚嫩的一个少年，被训练成为一个大人的勇士。 Tetapi kita bisa melihat bagaimana melalui berbagai tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya, bahkan di beberapa saat itu dia sudah sepertinya dekat sekali dengan kematian. Dari situlah Tuhan mendidik dia untuk menjadi orang dewasa yang tahu akan pimpinan Tuhan. 上帝也借着这些经历，让大卫认识到，耶和华神不单单是他祖宗的神，
也是他大卫的上帝。 Dan dia juga bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan pribadinya. 大卫先生在这里说：“我要切切的寻求你。” Dan Tuhan juga dia mengatakan bahwa aku mencari engkau. 他为什么要那么切切的、迫切的寻求上帝呢？ Dan kalau di dalam bahasa Mandarin itu dinyatakan bahwa aku dengan begitu tekun mencari engkau. 因为当时的这一个情况是到了非常紧急的情况。 Mengapa dia menyatakan ada satu ketekunan hal sepertinya betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kita tahu saat itu dia betul-betul di dalam masa yang kritis. 所以他很恳切的来到无数次救他脱离危险的这一位神面前，来寻求神的帮助。 Karena itu dia dengan sepenuh hati datang ke hadapan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan darinya. 大卫心里很清楚， Daud sangat mengerti 这一些追杀他的人， orang-orang yang sedang mengejar dia. 其实有许多是以前跟随他自己打过仗的。 Banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia pergi berperang. 其中有许多其实就是他的下属， Dan juga adalah bawahan-bawahannya. 那他们是非常了解大卫的， Jadi mereka itu betul-betul mengerti tentang Daud. 而且这些人也跟他在旷野的时候有很多的经历，所以他们熟悉这个旷野的环境。 Dan juga mereka sering bersama Daud pergi ke padang gurun tersebut, sehingga mereka juga adalah orang-orang yang sungguh mengerti medan peperangan yang sedang 所以 dihadapi. 其实今天这些追杀他的人，要比那一些外邦的仇敌更具有这个危险性和威胁性。 Jadi musuh yang sekarang dia hadapi itu lebih berbahaya daripada musuh-musuh luar negeri yang menyerang, yang pernah juga menyerang dia. 所以当时的大卫他们终究是面对这个死亡。 Jadi Daud mengerti bahwa dia tuh betul-betul sedang menghadapi kritis yang mungkin bisa menghabisi 所 hidupnya. 以他在这里要切切的来恳求上 Oleh karena 帝 itu 拯救 dia 他。 mencari Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh. 大卫又说：“在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。” Dan dia mengatakan, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. 也不单单是这一个生命的危险， Bukan saja tidak ada bahaya terhadap jiwanya, 从这里也可以让我们看见，当时大卫的处境是饥渴交加，身心俱疲。 dan kita bisa melihat bahwa sebetulnya bahwa Daud itu betul-betul merasa seperti hidupnya itu kering. 但是即使在这样的情况下， Tetapi sekalipun di dalam keadaan yang sedemikian, 大卫还是把他的焦点定睛在上帝的身上， Daud tetap memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. 因为他确信那一位曾经在旷野时磐石出水、天降马拿的耶和华上帝， Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang pernah memberikan air dan juga mana kepada orang-orang Israel, 正是他眼前祈求的他的神。 itulah Tuhan pribadinya yang sedang dia mohonkan. 他会供应大卫他一切的需要。 Dia yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan memberikan segala 但 kebutuhan. 是我们知道，身心上的疲累是不算什么， Kita tahu bahwa keletihan jasmani 对当时的这个大卫来说， bagi Daud yang dalam keadaan demikian, 他最大的问题是心理上的一个伤痛。 keletihan jasmani itu masih belum apa-apa, tetapi yang lebih menyakitkan itu adalah kelelahan secara spiritual hati. 他想不到自己如今会落到这样的一个光景。 Dia tidak menyangka sama sekali bahwa dia bisa menghadapi hal-hal yang sedemikian dikejar anaknya. 当他被扫罗追杀的时候， Ketika dia dikejar oleh Saul, 他还没有那么的好像觉得好像很紧迫的感觉， dia sepertinya tidak sampai ke titik yang sedemikian. 因为那个时候他知道他正处在一个人生的一个上升的阶段。 Karena waktu itu dia tahu dia sedang menapak ke tempat yang lebih tinggi. 他已经知道他将要取代这一个扫罗的这一个王位， Dia tahu bahwa suatu saat dia akan menggantikan Saul. 但是如今他已经坐上了这个王位了， Sekarang keadaannya adalah bahwa dia sudah menjadi raja 而且年纪也是渐渐的老迈了， dan dia sudah menjadi tua. 但是还要在这一个年纪老迈的时候，在这个生活已经开始稳定的时候，要被人追杀。 Tetapi justru di dalam usianya yang sudah lanjut dan dia sudah menjadi lemah,
dia justru kembali dikejar-kejar orang 而且被人赶下了这个王位。 dan juga mau direbut kedudukan raja. 最令人伤心的是， Dan yang paling menyedihkan, 这个把他赶下王位的正是他亲生的儿子， yang melakukannya adalah anaknya sendiri. 而且是追杀的人就是他曾经跟他并肩作战的那一些的勇士。 Dan orang-orang yang membantu adalah anak-anaknya adalah orang-orang yang dulu bersama-sama dengan dia bertempur. 都是自己的亲人或朋友啊， Semuanya adalah banyak yang adalah sahabat-sahabat dan juga bahkan kerabatnya. 但是如今却来要他的命。 Dan sekarang mereka mau membunuh dia. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari sekalian, 当你被亲人伤害的时候，你的心是如何？ ketika Anda disakiti oleh kerabat sendiri, bagaimana perasaan Anda? 那所以我们看到这个大卫他当时的心情，我们相信我们能够了解。 Oleh karena itu kita bisa mengerti seperti apa perasaan Daud pada saat itu. 大卫该如何来面对这样的情况？ Dan bagaimana dia menghadapi masalah-masalahnya. 大卫接着说：“我在圣所中曾如此的赞扬你，我要见你的能力和你的荣耀。”在这一个接下来这一个第3节了。Dia katakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. 那么他回想起自己过去在圣所去张扬上帝的情景， Dia masih mengingat bagaimana dia di dalam tempat baik kudus Tuhan itu memuliakan Tuhan. 他亲眼的见证了上帝的能力和荣耀。 Dia pernah mengalami secara pribadi kemuliaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. 他又回想自己的一生， Dan dia kembali kepada kondisi kehidupannya. 如果不是上帝的慈爱， Kalau bukan karena kasih Tuhan, 他的命早已经死去好多次了。 maka dia sudah tidak tahu berapa kali harus menghadapi kematian. 当想到这些的时候， Tetapi ketika dia melihat kembali dirinya, 他的信心就一点一点慢慢的恢复了。 ketika dia memandang kepada Tuhan, maka kepercayaan dirinya karena bersandar Tuhan itu kembali lagi. 于是他嘴唇开始向上帝来发起这个称赞。 Oleh karena itu dia kembali memuliakan Tuhan. 他说：“只要我还有一口气在，我就要像在圣所当中来称颂上帝，要奉耶和华的名来举手赞美神。” Dia mau kembali memuji, memuliakan Tuhan dan mengangkat tangannya. 大卫说：“我在床上纪念你，在夜眠的时候思想你。” Dan dia mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. 当他在这个床上辗转反侧睡不着的时候， Dia juga ketika malam hari, mungkin karena memikirkan masalah-masalahnya, dia bolak-balik tidak bisa tidur. 他纪念或思想上帝在他面前，在他面前为难时的保护和帮助。 Dia tetap mengingat bagaimana selama ini Tuhan menyertai dia dan juga selalu menolong dia. 他的心就好出来， Dan dia menjadi puas. 他的嘴唇再次的发起赞美。 Dan dia kembali memuliakan Tuhan. 他说：“因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼。” Dan dia berseru, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. 当我们看到大卫的信心慢慢的恢复的时候， Dan kita melihat ketika kepercayaan dirinya karena Tuhan itu kembali lagi, 大卫就立下一个心志， dia kemudian melakukan satu keputusan. 他说：“我的心要紧紧的跟随你，你的右手必扶持我。” Dia katakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. 他也很清楚、很肯定的得出一个结论。 Dan kemudian dia juga membuat satu kesimpulan 他说：“那些要寻索要灭我命的人，必往地底下去。 yang tertera di ayat 10-12. Dia katakan, orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. 他们必被刀剑所杀，被野狗所吃。 Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. 但是他自己必跟上帝欢喜。 Tetapi dia katakan, raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. 那以上就是我们看到的大卫从一个软弱，从一个害怕，到一个慢慢变得坚强，变得信心充满的时候，他一个心路的历程。 Kita telah melihat di dalam Mazmur 63 ini bagaimana Daud di dalam keadaan terdesak dan dia menjadi lemah, tetapi dia mengembalikan kepercayaan dirinya dengan bersandar kepada Tuhan. 那我不知道弟兄们，你们平时面对困难的时候，你们是如何恢复你们的信心的？
Dan bagaimana Anda di tengah-tengah masalah yang menjepit dan segala problem yang terjadi bisa tetap memiliki kepercayaan diri? 又或许我们会从大卫的这一个心路历程中间去学习到一些东西， Biarlah melalui perjalanan kehidupan Daud, kita bersama-sama bisa mempelajari. 让我在探访的时候， Ketika saya melawat 要跟许多的这一些弟兄姊妹去聊天， dan juga bercakap-cakap dengan orang yang dilawat, 让我发现一个很惊讶的一个现象， saya mendapatkan satu hal yang mengejutkan bagi saya. 原来很多人都有这一个心理的压力 Banyak orang yang memiliki seperti perasaan tertekan 啊，甚至好多人他患有这个忧郁症。 dan juga banyak yang menjadi depresi. 但是让我们来看看这个大卫他的家庭， Nah, kita lihat kembali kehidupan Daud. 有谁的问题能够比大卫家庭的问题更严重呢？ Apakah ada yang masalahnya lebih besar daripada Daud? 如果他跟我们一样啊， Dia juga sama seperti kita sekalian. 我想不知道他的忧郁症会有多严重。 Kalau dia tidak bersandar pada Tuhan, saya tidak tahu depresi yang dialami Daud itu bisa berapa dalam. 但我不知道他能不能去面对这一些的困境。 Saya tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan problem-problemnya. 但是我们看到大卫哦，他就是能够从这样的一个跌倒的状态，从一个软弱的状态，他能够站立起来。 Tetapi kita bisa melihat di dalam keadaan terpuruk, Daud akhirnya bisa berdiri tegak. 他在那样的一个家庭的这个问题那么严重的时候，他还能够去赞美上帝。 Di dalam keadaan yang begitu berat, dia masih bisa memuliakan Tuhan. 所以我们常常说，哇，大卫是一个信心的伟人嘛，他当然跟我们不同。 Nah, mungkin ada yang mengatakan dia Daud itu imannya orang yang imannya kuat, tidak sama dengan kita. 但是当我们去经历这个大卫的生平和心理路程的时候，其实他跟我们一样的。 Tetapi kalau kita lihat apa yang Daud alami di dalam kehidupannya dan juga pergolakan batinnya, Daud itu sama aja. 他也是一个有缺点有优点的人。 Dia juga orang yang begitu banyak kelemahan dan juga banyak yang memiliki kelebihan. 他也是一个有软弱有刚强的人。 Dia juga ada orang yang bisa mengalami kelemahan tapi juga bisa berdiri tegak. 他也是一位有犯罪又有悔改的人。 Dia adalah orang yang pernah jatuh terpuruk dalam dosa tetapi juga kembali kepada 他也 Tuhan. 有惧怕的时候，但是也有勇敢的时候。 Dia ada saat-saat di mana sangat takut tetapi dia juga ada saat-saat di mana dia bisa begitu berani. 在他的一生中也是有失败也有成功， Di dalam kehidupannya ada kegagalan tapi juga ada 有 keberhasilan. 挣扎也有得胜。 Ada waktu di mana dia bergumul dan ada waktu kita lihat dia hidup berkemenangan. 所以他其实跟我们并没有什么不同， Jadi tidak ada perbedaan antara Daud dengan kita. 而且实在他所比我们经历的是更加倍的一个艰难。 Bahkan bisa dikatakan bagi kebanyakan kita kesulitan yang dialami Daud itu jauh lebih dalam. 但是他仍然，你看在圣经里面被神成为一个合神心意的人， Tetapi di dalam Alkitab disebutkan bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. 为什么？ Mengapa demikian? 因为他的心紧紧的跟随上帝， Karena dia dengan sepenuh hati bersandar kepada 他 Tuhan 的手紧紧的抓住上帝， dan tangannya berpegang erat kepada Tuhan. 他越软弱的时候越渴慕上帝， Di dalam keadaan yang lebih lemah, semakin lemah dia semakin bersandar 越 kepada 艰难 Tuhan. 的时候越倚靠上帝， Semakin banyak kesulitan dia semakin bersandar teguh pada Tuhan. 这就是他得胜的秘诀， Dan itulah rahasia kemenangan Daud. 这也可以成为我们得胜的一个秘诀。 Dan itu bisa menjadi rahasia kemenangan kita sekalian. 各位亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari yang terkasih, 我们要时常像大卫这样， marilah kita belajar dari Daud. 单单因我们的上帝感到满足和欢喜。 Biarlah kita bersuka cita dan puas hanya karena Tuhan kita. 让我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 慈爱的天父，我们要感谢你， Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. 感谢你从过去到如今， Mengucap syukur karena sejak dahulu sampai sekarang, 在我们生命的这一个低谷，在我们生命的这一个高山，你都牵引我们。 entah itu di tengah lembah kehidupan kami ataupun puncak kehidupan kami, Engkau terus menyertai kami 你在危难中保护我们， dan Engkau selalu melindungi kami. 感谢你在我们身心灵的各个方面来供应我们。 Dan kami mengucap syukur karena entah itu dalam jasmani maupun rohani kami, Engkau terus memenuhi segala kebutuhan 也 kami. 使我们的心得着满足，可以来称颂你。 Sehingga hati kami dipenuhi dengan kepuasan dan kami boleh memuji Engkau. 我们在这祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的圣名。
Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan kami berdoa. 아멘. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh diingatkan bagaimanapun ketika kita di dalam kesulitan, di dalam permasalahan yang berat, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan kepada setiap kita. Mari kita meresponi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah memberkati kita. Kita mau sama-sama angkat sebuah pujian sebagai pujian respon kita lebih dalam, lekat dalam hidup. yang terbaik. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau melakukan persembahan secara QR code, Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang tersedia. Atau Bapak Ibu yang sudah menyediakan, mempersiapkan dalam amplop persembahan, Bapak Ibu nanti setelah keluar dari ruangan ini
di lewat belakang, lewat kiri kanan, di depan sini juga tersedia kotak persembahan. Silakan saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga mau sama-sama sebentar mendengarkan beberapa warta yang ingin disampaikan. Bapak Ibu, yang pertama, silakan. Yang pertama, Bapak Ibu mengajak setiap kita juga boleh terus mengikuti family challenge yang kita bisa lakukan di keluarga kita masing-masing. Kita bisa berdampak bagi keluarga kita. Mari Bapak Ibu juga boleh berbagian di dalam family challenge yang kita akan sama-sama lakukan di gereja kita di Winton. Next. Dan berikutnya Bapak Ibu mengundang buat Bapak Ibu yang hari Rabu mungkin gak banyak kegiatan atau mungkin di tengah aktivitas Bapak Ibu bisa mengikuti kebaktian doa bersama-sama via Zoom ya. Kita juga bisa bersekutu bersama, ada dari Sentrosari, kemudian ada dari Kristen Cup. Kita bersama-sama juga boleh diberkati melalui persekutuan atau kebaktian doa pada hari Rabu pukul 7 menggunakan platform Zoom ya. Mari sekali lagi mengajak dan mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kebaktian doa di hari Rabu ini. Kemudian juga minggu depan hari ini ya kita akan sama-sama juga tadi bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh penginjil Waymin. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati di dalam pelayanannya. Beliau bersama dengan penginjil yang benar boleh saat ini ditugaskan juga di kebaktian yang ketiga ya. Kiranya Tuhan terus memberkati. Next. Kemudian kelas katekisasi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kelas katekisasi, yang mau mengikuti CD baptis ataupun atestasi, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri mulai tanggal 7 Agustus sampai dengan 16 Oktober ya. Akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 melalui Zoom meeting ya. Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan kalau ingin mengikuti kelas ini. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di kantor gereja. Terakhir ada video, silakan. Indonesia sedang mengalami pertambahan kasus virus COVID-19. Tetaplah waspada dan jangan lengah terhadap virus COVID-19. Waspadalah karena vaksin dan booster bukan berarti membuat kita bebas dari virus COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Ingat untuk terus menerapkan protokol kesehatan 6M. Sayangilah diri Anda dan keluarga agar terhindar dari virus COVID-19. Ya, Bapak Ibu ya, walaupun ada penambahan jumlah kasus COVID-19, mari kita boleh tetap menjaga protokol kesehatan dan kita percaya Tuhan pun akan selalu menjaga setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh penginjil kedua ini dan juga penginjil. 愿上帝来赐福于在座众儿女， Kiranya Tuhan memberkati anak-anaknya sekalian. 愿你们出也蒙福，入也蒙福。 Kiranya baik masuk dan keluarnya kita sekalian selalu di dalam berkat Tuhan. 愿上帝的喜乐和平安常常来追随你们。 Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，直到永永远远。 Dan kiranya kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat dari Allah Bapa kita, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
播导结束今天的聚会。 Kita bersatu mengakhiri kebaktian hari